Assalamualaikum sawadi. Cha. Guys, dah lama kan aku tak buat video cerita hantu. Hari tu mana? Hari Huma. Hari tu aku banyak buat live je kan. So aku come back with cerita seram yang korang suka sangat tu. Aku tak tahu kenapa korang suka sangat dengan hantu. Tak tahu kenapa korang suka sangat dengan cerita seram. But Before that guys, aku nak introduce dulu cerita apa yang aku nak cerita ni adalah cerita pengalaman asal. Bukan pengalaman asal lah, pengalaman sendiri daripada seorang YouTuber yang agak terkenal. Korang tahu tak, YouTuber ni banyak keluar radio sana panggil, radio sini panggil, radio situ panggil, universiti sana panggil, universiti sini panggil, stesen TV pun panggil tau. Tak lain tak bukan Izzat Daniel. Aku sangat berbangga ya dengan dia sebab aku sendiri tengok daripada awal dia subscriber dia berapa 1000 lebih macam tu aku tengok, and then sampailah sekarang dah mencecah. And dia punya YouTube content pun sangat-sangat berfaedah. Masa aku tertarik dengan dia tu, aku minat dengan satu video dia yang ni. Untuk berubah ke arah kebaikan bukan satu perkara yang mudah. Ia perlu semangat dalam diri. Bila dah ada niat untuk berubah, terus lakukan. Tetap istiqomah. Jangan pernah toleh ke belakang lagi. Di saat kita nak berubah, Allah akan selitkan ujian. Allah selitkan ujian bukan Allah benci kita, tapi Allah sayang kita. Allah nak angkat darjat kita. Mungkin Allah akan uji kita dari segi pandangan orang sekeliling ataupun dengan cara ujian yang lain. Di saat ujian datang, janganlah kita berputus asa. Kuatkan diri, teruskan melangkah. And then aku rasa, Mamat ni boleh pergi jauh ni. Dia pula cerita pasal apa, pengalaman-pengalaman dekat Juwana apa semua bagai kan. Sounds like, wow, mana nak cari. Kalau kau tak ada kawan Juwana, kau tak jumpa. So, sekarang ni Izzat Daniel, dia ambil peluang untuk cerita pengalaman dia dekat Juwana. Jadi korang, aku akan letakkan link YouTube dia dekat description. Korang boleh pergi tengok dia sendirilah dekat YouTube channel dia. Maaf lajunya aku cakap. Kak Nan, slowkan your tempo. Okay, slowkan my tempo. And then guys, sebelum aku berkongsikan kisah seram daripada Izzat Daniel ni, aku nak bagi tahu sikit kepada para petanya. Masa aku ada ramai yang tanya DM aku, Kak Nan, ni cat dekat belakang tu, cat apa tu? Kenapa bersinar-sinar, berseri-seri gitu kan? Sebenarnya dalam video sebelum ni pun aku ada bagi tahu, tapi mungkin korang tak perasan. Jadi hari ni aku terangkan lagi sekali. Dinding tu bukan sebarang cat je guys, bukan wallpaper, bukan. Aku tahu dia agak pelik sebab dia macam ada tekstur tau. Dia ada tekstur bulu-bulu tu. Tapi hakikatnya dia memang cat. Susah untuk diperkatakan. Apa kata korang tengok video ni?
Jadi I would like to share with you yang bahawasanya video ni sponsor by diorang. Okay, let's tanpa membuangkan masa sekejap, aku lupa. Anyanya, anyanya, anyanya. Guys, sebentar guys, aku lupa nak tutup lampu. Oh, air terlanggar air. Ya, gitu. Gitu. Barulah mantap. Malam-malam seram pula. Malam-malam gelap-gelap cerita seram. Jadi seperti yang aku bagi tahu tadi, cerita ni pengalaman dia sendiri and dia cerita balik dekat aku pun melalui WhatsApp voice. Jadi aku terus bagi korang dengar lah WhatsApp voice dia tu Cerita yang pertama. Okay kan, waktu ni 2018. Waktu tu Handy Geni ni, sekolah Handy Geni ni masih dalam sistem sel. Sistem sel ni maknanya satu sel tu dalam 10 orang, 9 orang. So sel ni tak besar lah. Dalam sel ni pula, kalau lampu hanya di lorong yang tempat warden berjalan. Serius lah, macam kaki lima. Tu je lampu. So dalam bilik kita orang ni tak ada lampu. Okay, pada tahun 2018 ni saya duduk di sel hujung sekali. Okay. Di sel hujung sekali. Memang hujung sekali tu. Lepas pada sel hujung sekali ni, tempat tu hanya tandas tau. Okay, bukan tandas. Dia macam shower, tempat budak-budak senior yang dah lama tahun 90-an mandi dulu. So ada satu malam ni, kita orang tak tidur malam tu. Sel-sel lain semua dah tidur. So saya dengan kawan saya duduk sembang-sembang kan. Sembang waktu tu 2018 pun baru pergi masuk. So kita orang sembang lah pasal kat luar. Kalau tak ada tidur, kita orang selalu sembang pasal kat luar. Okay, maksud dia sembang pasal kat luar tu mungkin sembang dunia luar kot. Okay, sel ni maksudnya penjara tau guys. Korang bayangkan je lah penjara. Lepas tu dekat dalam penjara tu tak ada lampu langsung. And dekat lampu hanyalah, dorang hanya bertemankan lampu kaki depan sel. Kaki depan sel bukan, maksud aku lorong koridor depan sel dorang tu. Weh, malam-malam agak seram lah weh. Okay, next kita dengar dulu. Lepas tu tengah-tengah kita orang sembang tu, sembang-sembang, lepas tu dengar lah ada ketukan dekat dinding ni. Tang. Dia macam panggil. Dia orang panggil pula macam suara orang panggil. Orang memang kita orang ingat apa orang lah. So dipanggil, kita pun nyaut lah. Ya. Lepas tu nyaut. Dia minta biskut. Dia cakap ada biskut tak, lapar lah. Okay, dia minta biskut, lapar tu. Kita orang pun ada biskut waktu tu. Tengah malam dalam pukul 1 ataupun 2 pagi. Minta biskut, kita orang bagi biskut. Waktu tu biskut cracker. Tu kita orang bagi kat dia. Bila dah bagi tu, kita orang memang nampak lah bentuk tangan tu hulu. Kita orang tak nampak muka dia, tak nampak bentuk badan dia. Kita orang ingat ya orang kan. Kita orang pun tak sedar yang sebelah kita orang ni tak ada bilik rupanya. Tak ada bilik. Waktu malam ni penghuni dah tak ada, boleh keluar dah daripada sel tu. So bila kita orang ulu tu diambil, dia macam kita orang pun bila dah lepas bagi tu baru terfikir, mana ada bilik kat sebelah. Saya pun tanya kawan saya tu. Kita orang jadi macam terpaku sekejap. Okay guys, can you just imagine yang bahawasanya sebelah bilik dia tu tak ada orang langsung, and diorang tahu malam-malam macam tu memang takkan ada orang boleh keluar daripada sel masing-masing. Jadi siapakah yang menghulur tangan meminta, bukan sesuap nasi, meminta biskut? Itu namanya hantu kelaparan. Tengok sambung. Bila macam tu, esoknya kita minta yang lalu kat luar tu, yang buat kebersihan kat luar tu, tengok ada tak biskut kita orang bagi semalam. Bila kita orang suruh dia tengok, cakap tak ada pun, mana ada, kau ni gila, kau buat apa baling biskut? Dia tanya macam tu kan. Tak, semalam dong kita orang cerita apa yang jadi semalam. So siapakah yang duduk kat sebelah tu? Tu yang kita orang berdebar.
Okay. And aku dapat faham dekat sini bahawasanya sebenarnya dorang tahu sebelah tu memang tak ada orang. Tapi bila one time dah jadi macam tu, dia macam masa tu macam terpukau tau. Bukan terpukau, terpakau. Bukan tersantau. Apa yang kata terpukau lah, terpukau. Okay, dia macam terpukau. Macam okay je, oh ada orang minta biskut, okay bagilah. Sekali bila dah bagi baru terfikir macam tak ada orang pun. And then bila tanya warden pun macam cakap, apa benda korang ni kan, bagi biskut berbagai. Gitu. And then aku ada tanya lah, Izzat, adakah biskut tu macam jatuh dekat bawah tu ke apa ke? Mungkin bayangan korang sahaja tangan tu ambil, tapi sebenarnya biskut tu jatuh bawah ke apa kan? Tapi guys, tidak je guys. Biskut tu memang enggak ada. Yelah. And then guys, Izzat ni ada cakap lagi, dekat tapah kat Taiping ke dekat tapah, aku tak ingat. Dia kata dekat situ pun jadi benda yang sama, tapi kali ni benda tu meminta spark lighter. Spark lighter, tahu tak spark lighter yang bahagian tu je. Tapi guys, si benda tu pulangkan balik spark tu. Cerita dia lebih kurang macam ni lah. Bilik sebelah tak ada orang, and then ada orang minta benda tu, benda kecil tu, and then dipulangkan balik. Lagi seram. Okay, next cerita. Aku ada basuh baju lah, tapi macam bunyi gedung macam tu, aku tak tahu lah bunyi apa. Entah lah. So next, cerita kedua. Itu pada tahun 2019. Sel dah tak sel dah. So kami dipecahkan menjadi sistem dom. Sistem dom ni duduk dalam 60 orang penghuni. Ramai dom tu besar lah. Okay, kira waktu dalam kira macam beratur lah, macam rock call. Waktu dalam rock call, budak-budak selalu main cepe. Kita ambil botol penutup kicap plastik tu. Penutup kicap tu kita orang potong, jadikan dia cepe untuk kita main. Macam dulu-dulu, waktu zaman dulu, budak-budak yang selalu main waktu zaman dulu cepe tu, kita orang selalu main. Lepas tu ada Incas ni tak suka budak-budak main cepe waktu dalam baris. So dia ambil cepe tu, dia baling dekat jerijak tu kecil je, dalam satu tangan, bukan satu depa, satu tangan jerijak tu. Dia baling nak keluar, dia baling. Lepas tu cepe tu masuk sendiri dalam dom. Dia baling cepe tu, ada satu cepe ni yang dibaling keluar tadi, melontar masuk balik dalam dom. Oh my god, serius lah. Waktu malam-malam penghuni tak boleh keluar dah. Jadi waktu tu semua tengok 60 orang tengok cepe tu masuk, satu tu masuk. Jadi semua pun berdebar lah kan. Mana ada orang kat luar. Selagipun blok tu 2 tingkat, mana ada orang lepas panjat daripada bawah. God, you guys tahu tak jerejak tu apa? Okay, jerejak tu ni, aku ada lukisan dia. Dia orang kata senang cerita macam tingkap lah. Jadi bila kita baling benda keluar daripada tingkap tu, and benda tu baling balik, pop, masuk dalam tempat mereka semula. Siapa je tak berdebar guys. Next. So satu lagi, dekat Kasturi ni duduk dalam dom juga. Budak-budak kalau nak pergi tandas malam-malam selalu kejutkan kawan dia. Sebab dah dengar daripada senior-senior yang dekat pokok besar tu ada makcik dengan anak, nenek dengan anak selalu duduk kat situ. Warden pun selalu cerita benda kalau nak pergi tandas, warden yang suruh kejut. Kalau nak pergi tandas, kejut member. Sebab apa? Laki sebab pun dah pernah berteman. jadi orang jumpa, lepas tu dia kena macam histeria. Tahun tak tahu tahun bila, tapi kita orang selalu kejut. Sebab dalam dom tu tandas ni tak jauh mana. Tandas tu dalam dom juga, tapi cuma dia macam blok tu straight, lepas tu ke kanan. Maknanya tandas tu ada tingkap kecil. Bila budak-budak masuk tandas kencing, selalu nampak makcik tu, nenek tu duduk dekat tingkap tu. What? Nenek tu intai lelaki buang hajat, intai skodeng, tak ketumbik ke mata makcik tu?
Okay, lepas tu waktu dalam baris, kita orang kalau baris selalu tunggu warden masuk. Dah warden masuk, kalau tengah-tengah malam warden biasa datang bercerita yang blok ni keras, blok ni banyak benda, sebab kat sini dekat dulu-dulu pernah ada orang mati mati sakit, bukan mati kena pukul, mati sakit. So warden selalu cerita bila dia buat rondaan, dekat rondaan nak pergi bila duduk dekat daun atas tu, blok ujung tu, kira ujung tu bukan tempat nak turun ke bawah tu, tangga, dia selalu nampak kan lapang ada rumput, ada macam padang, dia selalu nampak ada orang kat situ. Warden selalu cerita, so hati-hatilah. So cerita ni more tu kepada penampakan lah. Tadi yang pertama itu dia cakap penampakan seorang nenek dengan seorang anak, and then benda tu selalu duduk kat tingkap toilet. And yang kedua tadi tu dia cakap warden selalu nampak dekat satu tanah lapang, kawasan lapang diorang, ada seorang lelaki yang duduk dekat situ. Mungkinlah benda tu menyamar sebagai seorang lelaki yang meninggal dekat situ. Meninggal bukan kena pukul, tapi meninggal sakit lah. Next. Okay, lepas dia cerita tu, lepas 2-3 hari 2-3 hari macam tu, kita orang down ni, saya sendiri bangun tengah malam. Bangun tengah malam nak pergi ke tanda dia terang, tak tutup lampu. So bila nak pergi tanda tu, tanda saya dah siap buang air kecil semua. Saya nampak ada orang mengintai saya dekat jerijak. Macam jerijak ni macam besi penjara. Tanda penjara ni dia tak tertutup lah, dia open. So saya nampak macam ada orang mengintai. Dia macam satu lembaga warna hitam. Jadi saya nampak dengan anak mata saya. Jadi bila saya nampak tu, saya pun terus lari dengan pakai slipper PVC. Slipper PVC ni bila kita pijak termozek dia punya bising, saya berlari. Ramai lah yang bangun sebab bising. Itulah pengalaman saya dekat ini. Kalau dia lari, maksudnya dia bukanlah sekadar nampak bayangan, tapi dia memang betul-betul nampak ada benda yang mengintai dia lagi. Pada apa tu? Oh my god, I'm so pretty. Okay guys, so itu saja perkongsian daripada Izzat Daniel kita. Thank you so much. Alhamdulillah hari tu masa habis sebelum lockdown sebelum PKP yang kali ni yang kali kedua ni, aku sempat jumpa dia dengan 2 orang kawan dia, dengan tunang dia seorang, Cik Kinot. Dia guys so kind lah, sangat baik lah, sangat-sangat humble, sangat-sangat baik lah orang kata. And here is our picture kot. Ada ke? Ada. Aku rasa ada. So itu saja. Kat sini aku nak ambil kesempatan. Thank you so much to Izzat Daniel yang sudi berkongsi cerita pada Cat9, and Cat9 pun cerita pada korang semua. And then kalau korang suka, boleh subscribe Cat9. Jangan lupa follow Instagram and TikTok guys. Tak lupa juga kepada Beste The Colour yang telah sponsor video ni, sponsor cat aku. And aku nak beritahu korang lah kan guys, kalau korang waktu-waktu lockdown macam ni kan, ada lebih baiknya kalau kita ni hias bilik kita, so kita rasa macam tenang je duduk kat bilik. Tak adalah nak buat benda bukan-bukanan. Kita benda bukan-bukan tu maksudnya tak adalah macam terperap, dah kena terperap, and then bosan pula tu, and then tak cantik pula tu dinding, macam tu. So bila dinding cantik, kau akan macam segarnya mata, wah indahnya dunia, begitu. So yeah, bye bye guys, thank you so much.